Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi bersama saya Tun Julia Muhammad Tahir. Pelbagai pihak termasuk sekolah, pelajar serta ibu bapa dilihat telah melakukan persiapan yang cukup untuk pembukaan sekolah semula hari ini. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razzi Majidin memaklumkan pejabat pendidikan daerah bakal melakukan pemeriksaan serta pemantauan berterusan bagi memastikan prosedur operasi standard SOP dan garis panduan mengenainya dipatuhi apabila sekolah dibuka. Beliau yang melakukan tinjauan pelajar kembali ke asrama di Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya menjelaskan Kementerian Pendidikan akan menganalisis situasi selepas tingkatan 6 atas dan tingkatan 5 memulakan kelas serta berbincang dengan Kementerian Kesihatan serta Majlis Keselamatan Negara sebelum memutuskan bila pelajar lain boleh kembali ke sekolah. Pihak pengurusan sekolah diberi kelonggaran untuk mengubah suai tata cara pembukaan sekolah mengikut acuan masing-masing selagi mengikut garis panduan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan. Timbalan Menteri Pendidikan Dua Muslimin Yahya menjelaskan pengubahsuaian kepada garis panduan itu dibenarkan kerana setiap sekolah mempunyai persekitaran serta jumlah pelajar yang berbeza. Sebab itu kita memilih hari Rabu sebagai pertengahan hari supaya kita dapat melihat 3 hari kemudian tu macam mana pihak pengurusan dan pentadbiran sekolah nak mengubah suai mana-mana SOP yang rasa tidak sesuai dengan persekitaran ataupun sekolah masing-masing lah. Beliau sebelum itu melakukan tinjauan persiapan pembukaan semula sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 19 Shah Alam Selangor. Dalam pada itu, pegawai kementerian juga akan ditempatkan di semua sekolah di seluruh negara bagi membuat pemantauan pematuhan garis panduan. Pindaan takwin penggal persekolahan tahun 2020 dibuat Kementerian Pendidikan bagi membantu pihak sekolah membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran pelajar. Keperluan melibatkan cuti pertengahan penggal 2 yang dikurangkan daripada 9 hari kepada 5 hari bagi semua sekolah di seluruh negara. Menyatakan menerusi kenyataan kementerian turut memaklumkan cuti akhir tahun bagi sekolah dalam kumpulan A iaitu Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu telah dikurangkan daripada 42 hari kepada 14 hari. Manakala sekolah-sekolah dalam kumpulan B masing-masing Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya dikurangkan daripada 41 hari kepada 13 hari. Sehubungan itu, jumlah hari persekolahan secara bersemuka berdasarkan pindaan takwim penggal persekolahan tahun 2020 adalah 168 hari bagi semua sekolah. Manakala bilangan hari pembelajaran di rumah semasa tempoh PKP, PKPB dan PKPP adalah 56 hari bagi sekolah dalam negeri kumpulan A dan 55 hari dalam kumpulan B. Kementerian Pendidikan menjelaskan bilangan hari pembelajaran di rumah hanya terpakai kepada murid tingkatan 5 dan 6, sementara bagi murid lain bergantung kepada tarikh mereka akan kembali ke sekolah. Pembukaan prasekolah, tabika serta tadika kerajaan dan swasta yang dijadualkan bermula 1 Julai ini tidak akan ditangguhkan. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mah Hang Sun menjelaskan keputusan dibuat atas permintaan ibu bapa bekerja yang perlu menghantar anak mereka ke prasekolah atau tadika. Perlu diteruskan. Ya. Jadi kalau saya rasa lah, ada sekolah kalau prasekolah yang mempunyai masalah ke, nanti kita cuba selesaikan masalahnya. Ya. Jadi persiapan telah kita buat, tahu bahawa ibu bapa yang kerja memang memerlukan anaknya dihantar ke prasekolah. Ya. Datuk Dr. Mah terdahulu meninjau persiapan bagi pembukaan semula sesi persekolahan melibatkan pelajar tingkatan 5 dan 6 mulai hari ini di Sekolah Menengah Kebangsaan Konvent Ipoh Perak. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Semenanjung Malaysia NUTP sebelum ini memohon kerajaan menangguhkan pembukaan semula prasekolah dan tadika.
Malaysia mencatatkan kes positif COVID-19 kedua terendah iaitu hanya 3 kes berbanding 2 kes pada 10 Jun lalu. Sekaligus menjadikan angka kumulatif kes positif sebanyak 8,590. 3 kes baru yang dilaporkan merupakan kes penularan dalam negara. Masing-masing 2 kes bukan warga negara, manakala 1 kes melibatkan warga tempatan. Menerusi kenyataan Kementerian Kesihatan, 1 kes positif dilaporkan daripada kluster pedas di Negeri Sembilan melibatkan bukan warga negara. Manakala 2 kes lagi daripada kluster meninggal di rumah MDR melibatkan seorang warga tempatan dan seorang bukan warga negara yang merupakan ahli keluarga kes ke-8,506. Dalam pada itu, 9 kes telah pulih dan dibenarkan discharge menjadikan kes pulih sepenuhnya 8,186 iaitu 95.3% daripada angka keseluruhan. Sehingga kini 3 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan tiada kes yang memerlukan bantuan pernafasan. Tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 semalam. Justru jumlah kumulatif kes kematian kekal 121 kes iaitu 1.41% daripada jumlah keseluruhan kes. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dan Ketua Pengarah Keselamatan Negara Muhammad Rabin Basir memberi taklimat kepada sekumpulan duta negara luar mengenai pendekatan yang diambil dalam mengurus dan mengekang penularan COVID-19 di Malaysia. Seperti mana kiriman di laman Facebook Datuk Dr. Nur Hisham, kumpulan duta yang diberi taklimat berkenaan termasuk dari Amerika Syarikat, Kanada, United Kingdom, Australia, New Zealand, Jepun dan Singapura. Negara-negara berkenaan, kata Datuk Dr. Nur Hisham, boleh bekerja di peringkat sejagat untuk meratakan lengkung dan seterusnya menangani COVID-19. Malaysia dan Vietnam bakal meningkatkan kerjasama dalam sektor kesihatan termasuk penghasilan vaksin serta ubat-ubatan untuk COVID-19 menerusi perbualan telefon antara Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama rakan sejawatnya Nguyen Xuan Phuc. Kedua-dua pemimpin berkongsi pengalaman negara masing-masing dalam mengawal penularan pandemik itu. Perbualan Tan Sri Muhyiddin dan Xuan Phuc tertumpu kepada kaedah kerjasama Kuala Lumpur Hanoi bagi mendepani cabaran semasa dan selepas penularan COVID-19. Kuala Lumpur menghargai sokongan yang diberikan Vietnam dalam urusan penghantaran pulang 526 rakyat Malaysia sejak 26 Mac lalu. Pada 10 Mei, Malaysia membantu menghantar pulang 276 warga Vietnam. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhyiddin menyatakan sokongan penuh kepada Xuan Phuc atas peranan negara Indochina itu selaku pengerusi ASEAN. Beliau yakin Vietnam mampu memimpin tindak balas ASEAN terhadap pencegahan wabak COVID-19. Pada masa sama, Tan Sri Muhyiddin menyarankan rakan sejawatannya itu supaya memainkan peranan lebih besar bagi membantu Myanmar menangani isu pelarian Rohingya yang turut menjejaskan Malaysia. Warga negara asing yang telah tamat tempoh PAS lawatan sosial ketika PKP diminta ke Jabatan Imigresen terdekat bagi mendapatkan lanjutan PAS. Manakala bagi PAS lawatan yang tamat semasa PKPP, mereka disaran meninggalkan Malaysia 14 hari dari tarikh PKPP tamat. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri menjelaskan, rakyat Malaysia perlu memastikan pasangan atau anak yang bukan warga negara memohon PAS lawatan sosial jangka panjang dengan Jabatan Imigresen sebelum pulang ke tanah air. Keperluan itu bagi mengelak pasangan serta anak masing-masing terkandas atau tidak dibenarkan masuk ke Malaysia selepas tiba di lapangan terbang negara. Kerajaan sebelum ini bersetuju membenarkan rakyat Malaysia yang berkahwin dengan warga asing atau anak mereka yang lahir di luar negara dan masih belum menjadi warga negara untuk pulang. Dalam pada itu, polis menahan 15 individu atas kesalahan ingkar arahan PKPP. 3 daripada mereka direman, manakala 12 lagi dikenakan kompaun.
Berita baik untuk semua. 181,000 rayuan bantuan prihatin nasional BPN yang diluluskan bakal menerima bayaran berjumlah 162 juta ringgit bermula hari ini. Mengumumkannya menerusi sidang video di Facebook, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan proses pembayaran diawalkan berbanding jadual asal hujung bulan ini. Dalam masa sama, beliau turut memberikan perkembangan terbaharu pembayaran BPN. Antara 12 hingga 19 Jun, sebanyak 40 juta telah dibayar kepada 40,000 penerima BPN melalui bayaran secara tunai di cawangan-cawangan BSN seluruh negara. Sehingga 19 Jun, seramai 10.19 juta penerima BPN telah menerima bantuan ini yang membawa keseluruhan bayaran BPN ke 10.88 bilion ringgit, iaitu 97% tahap pelaksanaan. Ketika menyentuh mengenai program Air Lestari KWSP, beliau memberitahu sehingga 19 Jun 4.3 juta permohonan telah diluluskan melibatkan 2 bilion ringgit sebulan. Tengku Datuk Seri Zafrul turut menegaskan tindakan bakal dikenakan terhadap mana-mana majikan yang tidak menyalurkan subsidi upah kepada pekerja mereka. Jelasnya majikan tidak sepatutnya mengambil kesempatan dan menganiaya pekerja yang benar-benar memerlukan bantuan tersebut. Pada kesempatan ini, saya ingin berkongsi bahawa kerajaan menerima maklumat bahawa ada majikan yang tidak menyampaikan subsidi upah kepada pekerja. Ini adalah pelanggaran syarat-syarat dan saya ingin mengingatkan majikan bahawa kerajaan akan mengambil tindakan terhadap majikan-majikan ini. Saya berharap bantuan rangsangan ekonomi ini tidak disalahguna dan majikan lebih bertanggungjawab. Tengku Datuk Seri Zafrul memberi peringatan itu ketika membentangkan laporan ke-10 pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat prihatin dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana. Sehingga 19 Jun 4.89 bilion ringgit bantuan subsidi upah dan subsidi upah ditambah baik telah diluluskan. Malaysia menyokong komitmen semua negara anggota Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP untuk menandatangani perjanjian menjelang akhir tahun ini. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, perjanjian itu bakal memberi manfaat besar kepada 15 negara anggota dengan memperkukuhkan integrasi ekonomi serantau, meningkatkan aliran pelaburan serta menjamin kelangsungan rantaian bekalan global. Beliau turut menyifatkan kesimpulan rundingan RCEP adalah tepat dengan mengambil kira kesan pandemik COVID-19. Perjanjian FTA RCEP ini agak unik kerana ianya dipimpin oleh ASEAN dan merangkumi negara-negara yang berada pada tahap pembangunan ekonomi yang berbeza. Ini penting kerana dalam usaha kita memuktamadkan perjanjian RCEP ini, kita mengambil kira kepentingan negara-negara yang terlibat untuk menjamin keseimbangan di antara perdagangan antarabangsa dan kepentingan industri tempatan. Datuk Seri Muhammad Azmin menjelaskan demikian selepas mengetuai delegasi Malaysia dalam mesyuarat peringkat menteri antara sesi ke-10 melibatkan 10 negara ASEAN dan 5 rakan kongsi ASEAN FTA secara maya. Selepas dimuktamadkan dan ditandatangani, RCEP bakal menjadi perjanjian perdagangan bebas FTA terbesar di dunia, merangkumi hampir seluruh populasi global serta menyumbang 1/3 daripada keluaran dalam negara kasar dunia. Melihat potensi ekonomi gig yang semakin meluas dalam kalangan belia, Kementerian Belia dan Sukan KBS dengan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM melancarkan program MyGig sebagai pendekatan menyokong kumpulan sasar. Pelancaran disempurnakan secara bersama kedua-dua menteri secara dalam talian yang dipengerusikan Presiden Majlis Belia Malaysia, Ju Fitri Johar.
Menurut Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican, program bertujuan membantu kumpulan belia meningkatkan potensi diri serta mengoptimumkan perkembangan ekonomi gig agar menjadi salah satu sumber pendapatan. Ketiganya mereka adalah kreatif dan mencipta untuk mencari peluang dan sebagainya. Dan demikian juga belia yang dalam gig ekonomi ini adalah mereka juga yang boleh membantu belia yang lain. Seperti yang dilakukan oleh Ashikin. Pandangan senada turut disuarakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah. Teknologi sebenarnya berkembang dengan begitu pantas. Dalam bahasa Inggeris kita kata it's inevitable. Dia akan datang. Macam mana pun, ada COVID, tak ada COVID, teknologi baru akan datang. Dan dari sini dari sudut ini saya senada dengan Datuk Seri Rizal bahawa kita harus mula melihat apa yang disebut sebagai industri-industri masa depan. Pelancaran program MyGig ini merupakan produk sulung kerjasama rentas kementerian yang ditawarkan kepada belia menggunakan platform sedia ada di bawah MDEC iaitu eRezeki dan Glow menjadi MyGig Service dan MyGig Digital Freelance. Ia memberi nilai tambah kepada belia dengan latihan dan peralatan sokongan. Belia yang mendaftar akan diberikan bimbingan oleh KBS dan MDEC bagi membolehkan mereka memaksimumkan peluang menambah pendapatan. Menjejak golongan asnaf kini lebih mudah dengan aplikasi mobile Jejak Asnaf Moja. Aplikasi yang dibangunkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib itu dilengkapi sistem pengesanan lokasi GPS, membolehkan orang awam membantu skuad Jejak Asnaf Baitumal Mawib mengesan juga melaporkan keberadaan asnaf yang memerlukan bantuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menjelaskan aplikasi itu bakal menjadi medium tambahan kepada orang ramai untuk berhubung dengan skuad tersebut berbanding sebelum ini menerusi talian dan media sosial. Pengadu atau pelapor akan memasukkan laporan tentang asnaf mereka yang dalam kesusahan yang ditemui, mengambil gambar mereka dan berkongsi lokasi seterusnya. Dihantar menerusi aplikasi tersebut. Gambar dan lokasi yang dihantar akan memudahkan lagi skuad Jejak Asnaf Baitul Mal Mawib untuk turun padam menyantuni dan membuat siasatan lanjut. Orang ramai khususnya di wilayah persekutuan boleh memuat turun aplikasi Moja di Google Play Store dan Apple App Store. Pada masa sama, Datuk Dr. Zulkifli turut menyampaikan dana zakat Mawib bernilai 1.59 juta ringgit kepada 46 institusi yang terdiri daripada pertubuhan bukan kerajaan NGO, pusat tahfiz dan rumah kebajikan. Permohonan permit ceramah bagi pilihan raya kecil PRK Dun Chini diluluskan Polis Diraja Malaysia PDRM setakat ini. Pegawai Perhubungan Awam PDRM PRK Dun Chini, Superintendent Mahani Mohamad berkata, kesemua permohonan diterima daripada calon BN. Dalam kenyataannya, beliau menjelaskan calon yang ingin memohon permit ceramah boleh membuat permohonan kepada PDRM sehingga pukul 4 petang pada hari bekerja. Setakat ini juga PDRM menerima 2 laporan polis berkaitan PRK Dun Chini. Bagaimanapun kempen masih berjalan lancar dan tiada laporan pelanggaran SOP diterima berkaitan aktiviti yang dijalankan semua calon bertanding. Suspek utama kes penyeludupan dadah menggunakan drone dari Kranji, Singapura ke Johor Bahru ditahan semalam. Suspek berusia 40 tahun yang dikenali Boy Setan itu ditahan dalam serbuan di Taman Mount Austin, Johor Bahru.
Penahanan warga Singapura itu disahkan Ketua Polis Johor Dato' Ayub Khan Maidin Piche. Suspek yang turut dikendaki Polis Singapura dipercayai berada di negara ini sejak 3 bulan lepas selepas terkandas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Rabu lepas, 2 individu yang mengendalikan drone itu ditahan pihak berkuasa Singapura selepas mengesan kegiatan pesawat tanpa pemandu sekitar Taman Takungan Kranji dengan beg terpasang di atasnya. Hasil tangkapan pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM134,000 ditemui. Sindiket terbabit dipercayai menjadikan dataran Bandaraya Johor Bahru sebagai pusat penghantaran dadah. Perkembangan banjir di Johor. Satu lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka menjadikan jumlah terkini PPS sebanyak 16. PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Batu Kulai dibuka 8 malam tadi bagi menempatkan 30 penduduk terjejas daripada 7 keluarga. Kenyataan Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Arvidianaden memaklumkan secara keseluruhannya 774 penduduk terjejas daripada 199 keluarga ditempatkan di 16 PPS di 4 daerah termasuk Muar, Batu Pahat dan Pontian. Perkembangan luar negara. Arab Saudi mengumumkan pelaksanaan ibadah haji bagi tahun ini hanya untuk jemaah yang menetap di negara itu sahaja. Keputusan bersejarah berkerajaan Arab Saudi itu julung kali dilaksanakan selepas COVID-19 melanda seluruh dunia dan meragut hampir 500,000 nyawa setakat ini. Ia juga langkah drastik Arab Saudi bagi mengekang penularan COVID-19 di rantau teluk itu. Tahun lepas, 2.5 juta jemaah haji seluruh dunia mengerjakan ibadah tersebut. Kementerian Haji Arab Saudi dalam kenyataan memberitahu walaupun kesan besar akan berlaku terhadap politik dan ekonomi akibat penangguhan ibadah haji tahun ini kepada jemaah luar negara, tindakan itu terpaksa diambil bagi menjaga kemaslahatan ummah. Kesihatan awam juga mengikut syariat. Sebelum ini, beberapa negara termasuk Malaysia dilaporkan menangguhkan urusan menghantar jemaah haji musim ini. Arab Saudi kini mencatatkan lebih 161,000 kes dengan 1,300 kematian yang tertinggi di rantau itu. Singapura membubarkan Parlimen bagi mengadakan pilihan raya umum pada 10 Julai ini dengan Perdana Menteri Lee Hsien Loong memberitahu Republik itu boleh melaksanakan pilihan raya yang teratur dan selamat berikutan situasi COVID-19 yang agak stabil. Menurut pejabat Perdana Menteri Singapura, hari penamaan calon ditetapkan pada 30 Jun. Presiden Halimah Yacob atas nasihat Lee membubarkan Parlimen dan mengeluarkan writ pilihan raya. Lee yang bercakap secara langsung menerusi televisyen tempatan memutuskan untuk mengadakan pilihan raya umum kerana situasi COVID-19 secara relatifnya telah stabil dan pilihan raya umum itu bakal membuka laluan serta memberi mandat kepada kerajaan baharu. Pilihan raya umum itu juga akan menyaksikan pemilihan 93 ahli parlimen berbanding 89 sebelum ini. Wakil-wakil tersebut adalah untuk 14 kawasan pilihan raya kerusi tunggal SMC dan 17 kawasan pilihan raya kumpulan perwakilan GRC. Sejurus selepas pembubaran Parlimen, Jabatan Pilihan Raya mengumumkan pilihan raya umum akan diadakan pada 10 Julai. Kerajaan semasa kini menghampiri penghujung penggal 5 tahunnya. Menurut Perlembagaan Pilihan Raya Umum, mesti diadakan selewat-lewatnya pada April 2021. Singapura juga bukan negara pertama mengadakan pilihan raya ketika penularan pandemik COVID-19, memandangkan negara-negara seperti Korea Selatan, Taiwan dan beberapa negara Eropah telah pun berbuat demikian. Beberapa negara yang sebelum ini berjaya mengawal penularan COVID-19 kini menyaksikan peningkatan semula kes. Ia dikaitkan dengan perhimpunan keagamaan, kerakyatan dan kelab malam.
Menurut pakar berkaitan pandemik Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Maria Van Kerkhove, Korea Selatan antara negara yang menyaksikan peningkatan semula jangkitan kes virus berkenaan. Wujud kluster baharu di Korea Selatan yang dikaitkan dengan kelab malam, taman tema dan rumah perlindungan. Namun jumlah kes disifatkan sebagai stabil serta semakin berkurangan. Korea Selatan melaporkan 46 kes baharu COVID-19 selepas pihak berkuasa kesihatan menyatakan negara itu sedang berdepan gelombang jangkitan kedua sejak beberapa minggu lalu. WHO turut mengeluarkan amaran bahawa virus yang sudah menjangkiti lebih 9.2 juta orang termasuk mengakibatkan lebih 476,000 kematian kini menular dengan lebih pantas di serata dunia. Tindakan Eropah melonggarkan perintah kawalan sejak beberapa minggu lalu termasuk Perancis yang membenarkan sekolah dibuka semula kepada jutaan pelajar mungkin menyumbang kepada peningkatan itu. India dan China bersetuju kurangkan ketegangan di sempadan selepas pergaduhan terburuk dalam tempoh lebih 50 tahun antara tentera kedua-dua negara yang mengakibatkan 20 askar India maut. Pertelingkahan di kawasan sempadan Himalaya yang dipertikaikan kedua-dua negara itu berlaku pada 15 Jun lalu. Media India melaporkan lebih 40 tentera China terbunuh atau cedera parah. Selepas tragedi itu, India menghantar pasukan lebih besar termasuk kelengkapan senjata dan jet pejuang ke wilayah itu, manakala China turut mengambil langkah sama. Pada masa sama di India, gesaan supaya memboikot barangan buatan China semakin lantang. Jurucakap Kementerian Luar China, Zhao Lijian, berkata satu rundingan antara komander tertinggi tentera kedua-dua negara masing-masing bersetuju mengambil langkah perlu bagi meredakan keadaan. Pendekatan untuk mengurangkan ketegangan di rantau Ladakh yang berhadapan dengan Tibet turut dibincangkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh kedua-dua pihak. Bertemu kembali. Skuad Liga Super Kedah dibenar memulakan sesi latihan fasa pertama dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP hari ini. Sejak perintah itu dikuatkuasakan Mac lepas, pemain Lang Merah terpaksa menjalani sesi latihan secara bersendirian di kediaman masing-masing. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA menerusi kenyataan turut memberitahu kebenaran diperoleh daripada Liga Bola Sepak Malaysia MFL dan diluluskan berdasarkan pematuhan prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Antaranya ujian saringan pegawai dan pemain serta pendaftaran venue latihan dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. KFA turut memaklumkan setiap sesi latihan dijalankan tanpa kehadiran penonton. Edisi 24 Jun 2020 Rabu, Berita Pagi berakhir di sini. Patuh SOP, pakai pelitup separuh muka, ambil suhu badan dan guna cecair pembasmi kuman. Sama-sama kita pastikan rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan segera. Baiklah, dan selepas 3 bulan ditutup hari ini, pelajar tingkatan 5 dan 6 di seluruh negara kembali memulakan sesi persekolahan dalam suasana normal baharu. Selamat bersekolah. Saya Tun Julia Muhammad Tahir. Salam hormat dan Assalamualaikum.